Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Nur Syed bin Wan Muhammad Rizwan. Saya Muhammad Alif bin Muhammad. Kami akan membentangkan tugasan 2 GPPP 1092 membahaskan mengenai soalan kami, aspirasi dan hala tuju pendidikan dan implikasinya terhadap guru. Sebagai pembuka kepada pembentangan kami, apakah aspirasi pendidikan? Pendidikan adalah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Menurut Kamus Dewan edisi baru 2003, aspirasi ialah keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Aspirasi pendidikan pula merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dalam Pelan Pembangunan Malaysia, terdapat 5 aspirasi pendidikan negara yang terdiri daripada akses, kualiti, ikuti, perpaduan dan kecekapan. Tidak berakhir di situ, terdapat juga 6 aspirasi murid yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika, kerohanian dan identiti nasional. Seterusnya kita pergi kepada 11 ajakan yang terkandung di dalam pelan ini. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Seterusnya, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Selanjutnya, melahirkan masyarakat Malaysia yang menghayati nilai. Kemudian, transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Yang kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan yang keenam, mengupayai JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berdasarkan keperluan. Seterusnya kita sambung kepada yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kemudian, transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Selain itu, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketulusan accountability awam. Namun, kehendak soalan kami adalah untuk membincangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang pertama adalah akses kepada kejayaan. Pendidikan berhak dimiliki oleh semua orang. Hal ini bermakna setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Semua pihak juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat tertinggi dan tidak berlaku keciciran. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan segala bentuk inisiatif dan bantuan kepada murid yang layak bagi memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya.
Seterusnya, kualiti standard antarabangsa. Pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan yang telah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Walaupun begitu, pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko disebabkan sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot, lalu menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar. Bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambahbaikan prestasi tersebut termasuk standard untuk bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi, dan murid juga perlu berkeupayaan menakul, membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam pelbagai situasi, di samping mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk berupaya bersaing di peringkat global. Melalui aspirasi kualiti pendidikan di dalam tempoh 15 tahun, Malaysia berharap untuk berada dalam kalangan negara sepertiga ke atas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA, yang bukan sahaja penekanan kepada kandungan kurikulum tetapi keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Selanjutnya, ekuiti untuk semua murid. Ekuiti untuk semua murid bermaksud penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat, supaya hak kesaksamaan pendidikan dimiliki oleh semua. Menjelang tahun 2020, Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Justeru itu, sistem pendidikan Malaysia pelbagai sokongan dan program telah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik turut mencapai potensi penuh masing-masing. Yang ketiga, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum seperti Melayu, India, Cina dan pelbagai etnik yang lain. Di samping itu, Malaysia juga kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka, memupuk perpaduan merupakan aspirasi utama Malaysia. Hal ini demikian, perpaduan merupakan komponen yang penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh yang demikian, sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat, kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik di sekolah, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka perkongsian nilai, pengamalan
dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan, seterusnya membentuk identiti nasional. Dan akhir sekali, pelaksanaan berkecekapan tinggi. Ini bermaksud keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru dan pengetua atau guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagihkan, menggunakan dan mengurus peruntukannya amat penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Kejayaan merapatkan jurang ini akan menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia. Okey, jadi tadi dah faham kan tentang semua aspirasi tu. Sekarang kita akan terangkan pula tentang implikasinya terhadap guru-guru. Okey, guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru untuk berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberi implikasi kepada guru dalam beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran, maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan juga penilaian. Selain itu, guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Guru juga hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21 ini. Kita pergi kepada yang seterusnya, anjakan transformasi ke-7 dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan (NETS) memerlukan semua guru dalam bilik darjah mencapai standard, memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka
dan interaksi maya. Seterusnya, dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Akhir sekali, generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat, dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi sehingga ke konflik pembangunan. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Sementara masyarakat gairah mengejar kemajuan duniawi, pembentukan insan yang beriman dan berasas yang mulia seharusnya tidak disisihkan oleh masyarakat kita. Terdapat pelbagai lagi implikasi buat kita bakal guru bakal dapat sekiranya kita memahami dengan sebaik yang boleh mengenai aspirasi ini. 5 sahaja sudah dapat membuka mata kita betapa pentingnya buat kita bakal guru memahami PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ini dengan sebaik yang boleh. Ia dapat kita menjadi bakal guru yang bakal mencorak anak bangsa menjadi generasi baharu yang berjaya sehingga ke persada dunia. Jadi buat kita bakal guru, itulah implikasi yang dapat saya ucapkan. Sekian sahaja, kita pergi kepada kesimpulan akhir kita.